Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond, channel kita yang simple dan spontan. Okeylah, untuk kali ini kita akan membahaskan satu tajuk, satu isu, iaitu mengapa Parti Warisan memilih untuk tidak menyertai Kerajaan Perikatan Nasional. Tapi sebelum itu, kalau ngam-ngam terlimpas ini channel, menonton, rasa konten bagus, mohon subscribe tuan-tuan biar saya tambah semangat bercakap. Okey, kalau mau share pun lagi bagus. So straight to the point, kenapa Parti Warisan memilih untuk tidak menyertai Kerajaan Perikatan Nasional? Ya, kenapa saya bangkitkan isu ini adalah pertama, kerana sekarang setelah Warisan kalah, moral kita sedikit down, orang cakap. Pengundi-pengundi atas pagar sedikit down. Kalau penyokong warisan yang tegar memang tetap warisan. Yang kedua adalah supaya kita faham dan seterusnya kita tambah sayang kepada parti kita ini. Okeylah. Alasan yang pertama, sebab yang pertama adalah menghormati mandat rakyat yang diberikan kepada Gabungan Pakatan Harapan. Sebab apa tuan-tuan? Macam kita tahu semasa pilihan raya umum ke-14 terdapat dua kubu yang bertanding, dua fraksi iaitu Barisan Nasional sebagai incumbent dan Pakatan Harapan. Barisan Nasional kita tahulah terdiri daripada UMNO, MCA, MIC, PBS serta gabungan parti-parti di Sarawak serta Parti Gerakan pada masa itu. Okey, dan Pakatan Harapan terdiri daripada PKR, Parti Keadilan Rakyat, Parti Pribumi Bersatu, Parti Demokratik, Tindakan Demokratik DIP, PAN dan juga Warisan. Serta ada satu lagi parti yang tidak masuk dalam dua-dua lainnya, iaitu Parti PAS serta Parti PSM. Okeylah, jadi terdapat dua kubu besar iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Jadi menjelang malam keputusan itu, Pakatan Harapan telah menang pilihan raya umum yang ke-14 melalui gabungan empat parti tadi. Empat parti tadi gabungan diorang menang 5 campur warisan. Jadi kita secara langsung tahu bahawa mandat yang diberikan kepada calon-calon PH dan gabungannya pada malam itu, pada hari pemilihan itu adalah mandat PH secara keseluruhannya. Mungkin warisan tidak terlalu terasa tentang ikatan mandat PH ini kerana di Sabah DAP juga bertanding secara langsung. Tapi di peringkat nasional, undi yang diperolehi terutamanya oleh dua parti iaitu Parti PAN dan Parti Pribumi Bersatu sebenarnya banyak bergantung kepada undi daripada penyokong-penyokong PKR dan DAP. Ya, sebagai contoh, kemenangan calon PAN di Kota Raja sendiri, iaitu presidennya sendiri, Datuk Muhammad Sabu, adalah atas ihsan pengundi-pengundi DAP dan PKR yang ada di Kampung Jawa dan Sungai Kandis. Okey, contoh. Dan apatah lagi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kerana kita jangkakan kalau Parti Pribumi tidak masuk Pakatan Harapan pada masa itu, Parti Pribumi akan menghadapi kesukaran berdepan dengan calon-calon UMNO. Kerana grassroots UMNO adalah lebih kuat berbanding Parti Pribumi. Kemunculan Parti Pribumi pada masa itu adalah kemunculan yang tiba-tiba setelah pemecatan dan Sri Muhyiddin Yassin dari kerajaan, pemecatan beliau dari UMNO. Jadi itu alasan yang pertama. Parti Warisan memilih untuk menjaga integriti, menjaga harga diri dan menghormati mandat rakyat yang diberikan kepada Pakatan Harapan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah menghindari kehadiran Barisan Nasional, terutama UMNO yang ada dalam Kerajaan Perikatan Harapan sekarang. Ya, kita sedia maklum kemenangan itu diraih sebagai satu coalition iaitu Pakatan Harapan. Jadi apabila Parti Pribumi Bersatu menyimpang setelah di-offer jawatan Perdana Menteri dan bergabung dengan UMNO, itu adalah sangat bertentangan dengan prinsip perjuangan asas warisan, iaitu tidak mahu rejim lama Barisan Nasional memegang sebarang jawatan dalam tampuk pemerintahan. Tetapi Parti Pribumi Bersatu sudah tidak mengendahkan lagi kawan-kawan lama dia, maka mereka sanggup untuk menggabungkan UMNO
dan PAS dengan alasan kononnya Kerajaan Pakatan Harapan gagal menjalankan manifesto. Nah, jikalau gagal bermaksud Parti Pribumi pun gagal. Kerana beberapa orang menteri sendiri pun dari Parti Pribumi. Kan? Okey. Jadi, kalau ia pun Pakatan Harapan gagal, alasan terbesarnya adalah kerana masih wujudnya jawatan-jawatan yang diisi oleh orang-orang dari rejim lama. Bayangkannya sebuah kementerian, seorang menteri Pakatan Harapan di situ, dia berseorangan sebenarnya. Pegawai-pegawai yang ada di belakangnya adalah pegawai-pegawai yang dilantik semasa pemerintahan kerajaan terdahulu. Jadi tentulah ada unsur-unsur sabotaj. Tentu sekali ada unsur-unsur yang menyukarkan pelaksanaan dasar. Contoh terbaik adalah kegagalan Pakatan Harapan menurunkan harga barang. Hal itu terjadi kerana banyak hambatan dari peringkat kementerian yang dijalankan oleh para pegawai dari kementerian itu sendiri. Okey, itu alasan yang kedua. Ya, pertama tadi kita tidak mau mengkhianati mandat rakyat Pakatan Harapan. Yang kedua, kita tidak mau bergabung kembali dengan UMNO dan apatah lagi PAS. Ketiga ialah keinginan Parti Warisan untuk mewujudkan satu parti untuk seluruh kaum di Sabah. Hal ini patut dan perlu dilakukan tuan-tuan kerana dalam jangka masa 24 tahun terakhir kita sebenarnya tidak mempunyai satu parti pun mewakili semua kaum. Ya, setelah Barisan Nasional memerintah kembali Sabah, pada masa itu parti-parti kita bersatu dalam Barisan Nasional tapi sebenarnya pada hakikatnya berpecah-pecah mengikut komponen-komponen tertentu. Jadi tidak mau mengikuti model yang di Sarawak yang berupa gabungan. Walaupun Sarawak kuat, sebenarnya Sarawak punya politik pun time bomb juga kerana mereka diwakili oleh kaum-kaum berbeza. Pada masa ini memang diorang berada dalam satu ikatan. Tapi untuk jangka masa panjang, perancangan Datuk Seri Shafie Apdal adalah untuk mewujudkan satu parti yang boleh mewakili suara seluruh rakyat Sabah. Jadi ini akan memudahkan pentadbiran, memudahkan agihan peruntukan tanpa rasa bias, tanpa rasa berat sebelah, dan untuk menguatkan suara Sabah di Parlimen untuk menuntut hak-hak Sabah. Jadi kita kena ingat ya, ada 3 sebab kenapa Parti Warisan tidak mau menyertai Kerajaan Perikatan Nasional. Tapi ada sebab keempat. Sebab keempat ini kita doakanlah. Kerana Parti Warisan berkeyakinan menjelang pilihan raya umum ke-15, kita akan menang walau dengan siapapun kita berkoalisi. Okey? Mungkin kita tidak tahu ya, mungkin ke depan. Sebab apa, tadi kita dengar berita bahawa Muafakat Nasional akan didaftarkan sebagai satu entiti. Muafakat Nasional adalah gabungan UMNO dan PAS. Satu gabungan macam durian dengan coklat yang tidak ngam, tapi tidak apa, biar dorang. Okey, dan Parti Pribumi telah ditinggalkan. Ya, memang kita sudah ramal hal ini menjelang PRU ke-15. Tidak mungkin UMNO mau bertanding bersama dengan Parti Pribumi. Iaitu masalah diorang, kita jangan masuk campur. Tapi di peringkat Pakatan Harapan pun sekarang sebenarnya harapan itu disandarkan di bahu Datuk Seri Shafie Apdal. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Parti Keadilan Rakyat sebenarnya sedang mengalami krisis, iaitu 2 krisis. Pertama, percakaran dalam parti yang berakhir dengan keluarnya Azmin. Jadi keyakinan orang sudah tidak kuat. Kedua, karisma Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang baru-baru ini telah memalukan dirinya sendiri dengan gerakannya ke istana. Dan ketiga, krisis air yang berlaku di Selangor yang tidak habis-habis. Jadi keyakinan orang kepada Pakatan Harapan di bawah PKR sudah tidak kuat. Apatah lagi DAP dan Warisan telah berjaya menunjukkan gandingan yang sangat bagus prestasinya semasa PRN Sabah baru-baru ini. Jadi kita doakan alasan yang keempat ini segera menjadi kenyataan. Karena dari ramalan saya, dengan Pakatan Harapan terdiri daripada PAN, Warisan dan DAP saja sudah cukup sebenarnya untuk meraih 124 kerusi. 124 kerusi ini walaupun tidak mencapai majoriti 2/3, tapi cukup kukuh dan kuat untuk dipertahankan dan dirampas dengan cara pintu belakang. Okeylah, kita doakan, tetapkan hati sama warisannya kawan-kawan. Jangan pernah goyang. Alasan kita untuk tidak masuk parti diorang itu memang sangat kuat dan bermaruah. Boleh bah kalau Sabahan.